Masa time tu lah semua bila jadi tu keluar sejuk lah. Okay, di zaman digital ni dah pakai DAW, DAW, dah pakai digital. Pernah tak kau terdelete Pernah. hard disk rosak? Pernah. Masa aku start hadis rosak pernah. So kau dulu. macam mana? Tapi nasib baik sebab dulu masa kita orang rekod sebab dalam studio tu pun tape pun ada. Digital pun ada. So mana yang rekod dalam tape, lepas saja habis session tu kita akan backup masuk dalam hard drive. So maknanya akan sync lah DAW tu dengan tape kan. Kita synchronize tu, maknanya kata sync ni maksudnya bila kau tekan dia play analog tape tu DAW tu automatic akan jalan. So kita akan backup ke dalam hard disk. Dua jalan lah. So kita dua-dua jalan. Yes. So Okay, Hafiz, kita sambung je. kalau hard disk habis 5 saat. Okay. Kita sambung sikit lagi. Ada sikit lagi soalan. Okay, kita masuk dah jam yang kedua. Dah 2 jam dah dengan Hafiz ni. Wah, tu aku cakap cerita sound recording, sound engineer ni cerita dia panjang. Sebab bidang ni memang terlampau macam-macam. Hafiz Ahmad, okay. Mana nak masukkan ni Hafiz Ahmad? Hafiz Ahmad. Waiting for Hafiz Ahmad. Oh, panjang cerita Hafiz Ahmad lagi. Sikit lagi. Boleh kita jangan lebih daripada 2 jam. Kalau boleh lah kan. Okey Hafiz, kita cuba kita cuba fixkan kita jangan lebih daripada 2 jam kan. Sebab aku nak rekod bila aku rekod, aku kena yalah kau rekod kena tunggu 2 jam lah kan. Bukan nak boleh pace kan. Tak apa, kita try lah. Sebab ni aku dah dapat formula dah untuk aku dah dapat formula untuk rekod ni supaya sound dia sedap lah. Rupanya memang Xiaomi memang ada menu lah. Aku tak tahu pula. Okay. Boleh buat yang macam kau buat tu lah kan. Sound sedap sikit kan. Aduh. Aku tak ada buat apa-apa, dia preset. Yelah sama. Xiaomi pun rupanya ada. Aku tak tahu. So aku dah jumpa lah tu yang aku rasa nak part 2 balik dengan kau kan. Okay. Habis lah cerita tadi pasal yang terdelete tu. Terdelete terus. Memang delete terus lah habis. Pernah? Pernah. So macam mana kau dengan klien? Hard drive pun pernah blow. Tapi nak macam mana, sebab ada pernah sekali satu case tu lah. Sebab yelah bila kau dah kerja assistant, kau punya technical pun kena power lah kan. So hard drive tu memang dia dah start keluar bunyi. External hard drive tu. So benda bunyi-bunyi ni semua dia dah memang bagi warning lah yang external hard drive tu dia akan blow. So aku dah beritahu kat klien yang kau kena beli hard drive. Kau kena ni. So sebab yang pakai ni pun hard drive dia. Bukan kita punya hard drive lah kan. So lama-lama in the end dia punya hard drive blow. Tapi tak apa, dalam tape ada. Oh, so sampai sekarang masih ada lagi tape? Sampai sekarang kau guna lagi teknologi tu? Apa tape? Zaman sekarang lah, kau recording sekarang. So kalau untuk backup, kau masih pakai tape ke atau macam mana? Tak ada, dia tape machine ni leceh ni. Tape machine ni 24 track dia besar. Dia sekarang kat Malaysia dah tak ada dah tape machine ni. Tape machine ada tapi dah tak boleh on dah. Tak boleh on dah. Okay, aku nak kau cerita tentang SSL board tu. Di Malaysia solid ada apa dah? SSL tu apa? SSL. Okay, solid state logic. Buatan Oxford. Logic. Okay. Malaysia ada studio yang pakai SSL board. At the moment setahu aku ada studio tu, dia baru beli tapi dia belum pasang lagi lah. Board tu dah sampai tapi dia belum pasang lagi. And then RTM ada tapi dah tak pakai. Aku dengar pun dia dah rosak lah nanti. Lepas tu aku pun ada lagi satu studio yang aku dengar dekat Sabah ke dekat Sarawak, satu universiti ni aku pun ada SSL juga. Tapi aku nak tengok dia. Mahal lah SSL. So pakai board mahal. Masa tahun 2000 tu pun satu board tu pun dah 1 juta lebih. Uish. Tapi kalau yes, tapi sekarang ni dah boleh dapat lah. 300,000 dah boleh dapat. 300,000, 400,000 dah boleh dapat. Apa kelebihan SSL board tu? SSL ni okey, dia benda audio ni kan kau kena tengok macam orang layan hi-fi tau. Dia layan beli amplifier lah apa semua kan, semua circuit lah kan. Semua memang original circuit, warm lah dengan
is pure waveform lah kan. So board SSL ni dia punya design dia is dari segi dia punya preamp dengan dia punya EQ dia, dengan dia punya channel busing dia, dengan master channel dia, dengan macam-macam lah teknik yang kau boleh buat dengan SSL tu. So bezanya macam kita sekarang dengan DAW, dia kalau katalah macam sekarang kita pakai DAW, lepas tu dia orang nak sound macam SSL, pricing dia pun sama. Kau nak set up DAW kau dengan SSL, dia pricing dia in the end sama. Kata kau akan spend about 1 million juga untuk achieve walaupun kau pakai komputer gitu. So macam pakai board mixing atau board memang best sama buat SSL ni, tapi dia proses dia panjang. Kalau kau diberi peluang, kalau kau ada diberi pilihan, kau nak pakai SSL? Kalau ada board aku akan pakai board. Board SSL. Kalau aku, of course, so editing semua atas SSL? Semua, maknanya mixing tu? Yes, atas SSL. Sebab tu yang yes, so macam automation semua yang jenis fader tu bergerak tu semua, tu yang dekat dalam TikTok kita orang taruh time code. So kita akan synckan dengan board. So board tu nanti fader dia semua bergerak sendiri ikut time code. Tapi leceh. Macam dulu pakai board ni, dia sound memang best sound dia. Memang meletup-letup lah sound dia. Lecehnya sebab bila kau habis session, kau nak kena recall semua. Recall dia punya EQ settingsnya, compressor settingsnya, dengan outboard lah. Banyak pakai outboard dulu lah kan. Outboardnya kau nak kena tulis, lukis knob setting lah, effect setting dia kat mana pun semua. Sebab kata just in case, kata kau dah habis mixing on that day, lepas tu next day klien datang dia kata dia nak adjust, tapi kau dekat board tu kau dah buat kerja lain lah. So bila kau dah buat kerja lain tu, yang jenis kau nak kena set balik lah board tu, kau kena setting balik dia punya original setting semua. So benda-benda tu nak set, nak recall apa semua pun dah makan 2 jam. Alright, okay. Kalau analog lah. Cuba ada tak suggestion? Alamak ada mesej lah. Pasal lah. Member aku hantar mesej ni. Member aku masuk hospital, apa hal? Aduh. Oh, okay. Ada tak suggestion kau lah macam mana satu band untuk untuk mendisiplinkan band tu supaya band itu boleh sukses dan kekal, mengikut experience kau lah. Sebab kau selalu bersama dengan band-band yang pro ni apa semua kan, so kau ada pengalaman berborak dengan diorang apa semua. So macam mana band-band ni boleh kekal, macam mana nak disiplin dalam band? Macam dulu benda ni dia automatically sebab dia orang sign dengan label. So bila sign dengan label, dia akan terikat dengan kontrak. So kau tak boleh break the contract, kan? Okay, kalau yang tak ada label ni macam mana? Yes. So bila sekarang ni dah tak ada label, bila kau jenis independent sendiri kan, dia orang band ni semua nak kena ikat kontrak antara masing-masing, mutual kontrak kan. Dalam kontrak itu boleh set kata hari sekian practice kau apa, practice kena datang, kalau tak datang boleh kena potong gaji ke ataupun kena denda. Bila datang practice tu kau nak kena buat homework kan. Kau tak boleh macam datang main-main apa semua. Practice pula nak datang pun tak lambat apa semua. So aku bagi contoh lah benda ni Kita kalau kau boleh search kat Google. Band Pearl Jam. Band Pearl Jam dia orang berjaya daripada dulu sampai sekarang. Dia orang bila nak practice, sebelum dia masuk studio ada punch card. Dia orang boleh tahu. Yes. Card macam ada punch card. Punch card. Punch card. Old school. Yes. So dia old school punya punch card. So memang dia kata kalau ni siapa lambat memang potong gaji. So dia orang semua memang datang awal. So bagi aku, kalau mana band-band yang sekarang ni nak stay lama, baik lu orang ikat kontrak lah antara satu sama lain. Dalam kontrak tu boleh taruh gaji show berapa ke, macam-macam lah. Ikut suka lah nak taruh tu. For example-nya, yelah macam tu lah. Kau kena ada rules lah kan, rules supaya tak boleh ponting lah, semua tu lah. Ikat kontrak tu penting. Kalau nak tengok example kontrak tu, kau boleh tengok dekat Google. Kat Google banyak band-band ni semua diorang share, band-band indie. Okay, dia apa nak Google apa tu untuk kontrak tu?
Kita type apa? Band contract ke apa? Nah, tak kisahlah. Just contract yang kau mutual understanding antara masing-masing. Kan? Kau nak bagi official job Mutual ni. understanding. Kan? Kontrak lah kan. Kita ikat kontrak antara masing-masing kan. Macam kata aku dengan kau buat deal business, kita antara dua kita ikat kontrak. Lepas tu kita sign lah. Dia tak ada apa-apa pun. So maknanya daripada kontrak ke atas paper tu, maknanya atas paper tu dia dah list lah apa yang kita nak kena buat. So maknanya the whole band tu semua fokus lah on apa yang deal dia atas paper tu. Macam Tony cerita lah kan. Macam Tony cerita macam contoh dan Spider sendiri, diorang buka company apa semua tu. Maksudnya macam tu lah. Yes. Macam tu lah, buka mana ni, duit masuk kat mana ni lah. Bila kau dah buka kontrak, nanti dia akan ada isu lah. Habis duit macam mana nak dapat, macam mana nak jaga, siapa nak pegang. Okay, nanti dia akan keluar baik, kita buka company, kita simpan dalam bank bank punya account. Dia akan jadi lah benda macam tu. Sebab dia apa, dia leceh. Bagi aku, bagi business ni, kalau duit besar-besar masuk dalam personal account, dia leceh nanti tax problem. Tu yang kau kena buka company ni, company punya accounts. So bila dia dapat masuk business tu, dia orang boleh lah study business ni semua. Tapi betul juga kalau buka company kan, kita ada company bank, so duit masuk, masuk, so company tu boleh keluarkan payslip kan, payslip kepada band boy, so band members. Yes. Members, so payslip tu kau boleh guna pakai untuk beli kereta ke kan, untuk semua tu lah rumah, kau beli lori, band punya transport. Yes, macam tu lah. Tu yang bagus lah company duit besar ni jangan masuk dalam personal account. Dah leceh ni orang. Duit konsert ni semua nak masuk dalam personal account memang habis. Sebab ni bila aku tersedar ni, sebab bila aku baca yang isu krisis search tu kan, pasal drama Abang Zahid tu kan, Abang Yazid, arwah Abang Yazid, arwah Yazid. Dekat situ aku baru aku siasat lah kan, kenapa dia orang ni kecoh kan. Aku siasat baca baru faham kan. Aku cari berita tu kan. So aku faham macam mana cara management search kan. Pasal company, pasal sessionist, bayaran untuk sessionist macam mana. Baru aku faham. Yes. Dia benda ni dia tak ada setting, dia tak ada preset, dia akan bergantung pada band tu. Maknanya tengoklah macam mana deal dia kan. Dia tak ada jenis macam semua orang kena ikut. Dia macam satu dunia punya kontrak kena ikut macam ni, tak ada. Dia lain-lain sikit. Dia tengok pada kesesuaian band tu. Penting actually kontrak ni. Ada apa lagi tak kau nak share tentang dunia? Okay, aku nak tanya jugalah. Kalau sekarang kalau nak belajar tentang sound engineer apa semua, kat mana yang boleh kita masuk apply? Universiti mana apa ke? Okey, bagi aku aku tak boleh bagi tahu dekat mana nak apply ke mana. Tapi aku akan bagi tahu. Macam kalau orang nak belajar audio, cari studio yang ada mixer board macam Synchro Sound Studio, SSL ke, board besar. Lepas tu collection studio, recording school tu dia mesti ada collection microphones yang banyak kan, dari segi different manufacturers. And then sekolah tu dia mesti provide hardware yang banyak daripada different manufacturers. Sebab daripada situ kalau ada equipment ni semua, baru dia boleh demo. Korang boleh dengar sound differentnya microphone tube, microphone yang bukan tube, microphone PM yang tube, yang solid state nya, yang VCA nya, macam-macam lah semua. Kalau ada depan mata, ada speaker kan. So lagi senang lah, lagi cepat belajar daripada sekolah yang jenis bagi kau tahu teori saja tapi tak bagi dengar bunyi. Maknanya chief tu tak sampai. So kalau ada board besar ni dia akan belajar signal flow. So signal flow dari segi audio signal flow tu dia akan jalan. Lagi board besar ni dia lagi nampak lah daripada kalau sekolah tu ajar pakai DAW.
Dia tak lepas. Bagi aku tak lepas. Majority daripada saya experience yang students yang belajar daripada di AW ni semua, bila masuk dalam studio, bila aku suruh patching apa semua, dia orang tak lepas. Dia orang tak tahu. Kan? Dekat mana universiti yang ajar, yang tawarkan kos-kos audio engineering ni? Limco Wing? HK? Limco Wing ada, ASK ada, Oceans, UiTM? Audio Engineering, UiTM pun ada. Tapi itulah, lu orang kena tengok lah dia pakai apa barang dia ada kan. Kalau sekadar teori saja bagi tu tak boleh. Dia tak lepas. Ya, amali praktikal dia semua. Sebab praktikal, sebab dia akan taruh mikrofon tu, dia akan jadi macam ada exam. Member aku pernah cerita sebab dia belajar dulu dekat States lah kan. Dia punya exam dia akan taruh 10 jenis mikrofon. Okey. Lepas tu lepas tu lecturer dia akan solo mikrofon tu. Bila dia solo mikrofon tu, nanti dia akan tanya, ni mikrofon apa? Brand apa? Manufacturer apa? Pick up pattern dia apa? Macam tu tau. Kena hafal. Exam dia macam tu. Kau kena hafal lah, sebab tu kau kena dengar sound lah kan. Dia macam, Maxi dia macam kata kau play lagu je, kau dengar bunyi gitar dia, oh ni dia pakai Strat kan, sebab kau dah pernah dengar kan, macam tu lah. Sama juga dengan mikrofon, dengan preamp, dengan EQ ni apa semua, dengan outboard ni apa semua. So dia akan test macam tu. Okey, kau rasa kalau nak belajar sendiri audio engineering, macam mana kalau nak belajar sendiri, kalau tak masuk universiti lah, kolej-kolej, kau rasa apa cara dia nak belajar sendiri lah? Atau kau nak bagi refer YouTube ke, siapa yang boleh kita tengok tutorial macam mana? Dekat YouTube banyak jalan kerja dia, tapi di end dia orang akan tengok, tapi dia orang tak boleh nak tanya soalan. Macam aku dulu kan, tu yang problem juga, dia still juga hanging juga ada benda tu. So macam aku dulu masa aku start kerja dekat Siku Sound, aku kerja 3 bulan as a studio runner. So selama 3 bulan tu aku studio runner tu apa? Gaji pun. Studio runner tu semua benda aku buat. Beli makan pun aku buat, pun kerja aku. Bersihkan studio pun kerja aku, vacuum studio pun kerja aku. Bila dia dah habis session, aku tolong simpan mic apa semua. Lepas tu aku kena buat studio inventory. Semualah studio runner semualah. Mock ni lah dengan semualah. Studio runner kan. Kadang-kadang nanti yang di engineer dia akan panggil aku tolong beli makan. Okey, aku beli makan untuk klien macam tu lah. So 3 bulan. Tu yes, 3 bulan tak ada gaji. So aku memang aku memang tidur kat studio actually. Most of the time aku tidur kat studio. So bila diorang ada session, aku akan buat baik dengan engineer actually. Aku memang akan ambil hati diorang supaya aku boleh lepak dalam diorang punya session. Sebab diorang memang kalau session dengan musician semua, diorang tak kasih siapa yang tak berkenaan masuk dalam studio. So untuk aku step in masuk studio tu adalah aku kenalkan diri aku dengan membawa makanan yang diorang order. Daripada situ yang kalau aku treat diorang best, diorang suka, so aku boleh lepak kat diorang punya session. So bila aku lepak kat diorang punya session, aku akan lepak daripada mula sampai habis session. Sebab aku nak belajar dengan engineer tu apa dia, macam mana dia buat. Tiap hari aku lepak dengan diorang daripada mula sampai habis. Bila engineer tu chief engineer tu dah bersesuaian dengan cara aku, dan dia tengok jenis macam aku bukannya orang mengarut dalam studio dan suka melawak yang bukan, yang cakap bukan studio sesuai. So baru dia macam jenis okay, next session aku nak kau jaga aku punya session lah. Aku nak kau assist aku. So dari situlah so nak jadi engineer yang baik kau kena kerja dengan orang. Tapi memang sorry lah kalau kita tak ada okey, itu untuk di studio. Kalau macam mana untuk di rumah pula, kita nak belajar ni, nak mixing ni kan, macam mana lah nak belajar. Adakah kita kena ada set up kat rumah studio, apa barang-barang yang kita kena ada untuk kita belajar, ataupun DAW apa nak pakai. Bagi aku dari segi basicnya, kalau nak belajar kau kena belajar dengan orang, kau tak boleh belajar sendiri. Okey, memang takkan lepasnya. Alright. Memang takkan berjaya. Okay, aku nak belajar dengan kau lah. Aku nak belajar dengan kau. Dia basic lah kan. Macam kita belajar agama pun macam kita belajar agama pun kita tak boleh belajar sendiri kan. Kita kena belajar dengan guru.
Aku rasa kau kena Memang buka dia kena- college kau lah, Hafiz. Ha? Aku rasa kau kena buka Hafiz Ahmad College. Boleh insyaAllah doakan. Engineering Nanti aku school. ambil je. Kau Tak kena apalah, aku buka school. studio, aku buka studio kau datang je sis aku. Bukanlah kau kena buka school kau kan, supaya orang register. Kau buat college lah kan. Ya, memang ada benda-benda tu. Boleh tu. InsyaAllah rezeki memang akan buat. Idea semua ada. Dia nak buka college tu semua ada. Tapi mahal benda tu. Macam aku cakap tadi lah, college tu nak kena ada board besar, nak kena macam macam NIF, analog board, kena ada analog tape machine, analog tape machine pun ada. Di AW pun ada kan. Macam kalau aku nak buka sekolah tu sekarang, sekolah tu mesti capable of mixing in 5.1 surround ataupun Atmos kan. Benda tu semua lah. Mesti kena ada barang tu. Ada tak lecturer audio engineering ni yang power lah bagi kau kat Malaysia, untuk aku tengok dia punya work ke apa ke, lecturer kat Malaysia. Aku jarang kenal dengan lecturer lah, sebab aku banyak lepak kat studio. So aku jarang lupa lecturer dekat luar tu. So sorry lah, aku tak boleh nak bagi siapa yang ni. Tak ada Tak ada. Ada moment aku tak tahu. Mungkin ada yang kat luar tu yang best. Okay, ada apa je kau nak sharing untuk session? Aku sebenarnya tak ada soalan lah, sebab kita tunggu orang tanya. Ada ke orang tanya? Boleh. Siapa nak tanya pasal recording studio, apa benda ke kan? Orang boleh tanya sekarang sebab sebelum kita habiskan, kita tanya soalan dengan dekat Hafiz kan. Kita tinggal lagi berapa minit ni? Aku ke 11 suku 11.10. Banyak ada. Baik lagi 40 minit. Setengah jam lagi. Okay, kita bagi peluang untuk orang tanya soalan. Apa pengalaman kau dengan artis Malaysia kan? Ada tak kau berdepan dengan masalah drugs? Bukan kau yang drugs. Bukan kau. Maksudnya musician yang drugs yang kena dulu sebelum nak recording. Okay. Pernah tak? Okay, sebab dia susah gua nak cakap pasal benda ni kan. Benda tu memang kita baca artikel pun is a normal thing. Tapi aku dah bagi tahu myself that whatever happen inside the studio, it will stay inside the studio. Yalah. Okay. So ada tak problem bila musician ni kan, kita kena cakap terus terang lah kan, tapi kita tak nak sebut nama, tak perlu sebut nama kan. So ni musician yang stone sebelum nak recording, dia tahu nak recording, tiba-tiba dia kena pula ke stone, lepas tu tak boleh main ke. Pernah ke kau berdepan dengan musician yang macam ni? At the moment tak ada. Semua profesional. Right. Semua profesional. Sebab diorang tahu, diorang spend duit kan. Kalau diorang jadi macam masuk studio, lepas tu jadi hayal tak boleh main ke apa, whatever, aku okey je, gaji aku jalan. Tapi belum berlaku lagi lah. Belum lagi ya. Belum, tak ada, semua okey. Semua profesional. Semua buat kerja pun bagus. Okey. So teruskan. Sharing. Macam bagi aku lah, studio memang aku angan actually untuk hopefully lah dekat Malaysia ni yang recording pakai tape ni ada balik. Sebab actually recording pakai sebab recording pakai tape ni dia punya treatment dia lain, disiplin dia lain. Macam aku cakap tadi lah, kau cuma ada 24 track saja untuk record kat dalam tu. Dan lepas tu dari segi untuk musician datang record dekat pakai tape tu, dia kena ready, betul-betul ready. Kan? Sebab kau tak boleh nak rewind banyak kali kan. So, kau imagine lah, kau salah satu part, kau stop, lepas tu kau rewind, kau tunggu je, lepas tu part tu kau berhenti, lepas tu kau play. Bila play, lepas tu kau tunggu je, tu record, lepas tu kau salah, kau stop, lepas tu kau rewind balik. Benda tu semua pakai masa kan. Dia tak jadi macam 1 jam 2 jam ni cerita lah. Dia minimum recording pakai tape je dah jadi 4 jam walaupun rekod vocal. Boleh tindan, boleh rewind balik, tindan balik.
Dia boleh rewind. Dia memang macam tape biasa lah, macam kaset. Apa semua. Tapi ni banyak track. So maknanya kau record, lepas tu untuk verse, lepas tu verse tu dia nak repeat balik. Okay, kita stop, lepas tu kita rewind. Benda rewind tu tunggu. Tu stop. So kita record. Lepas tu kalau dia salah, lepas tu kita stop balik, kita rewind balik. Lepas tu tunggu. Lepas tu record. Macam tape lah kan. Macam pakai kaset. So benda ni lama. Proses dia lama. So kalau ada tape ni, dia punya treatment, musician nak record semua, dia lagi best lah actually. Aku rasa mungkin production akan jadi lagi bagus, quality music pun akan jadi lagi bagus, performance pun akan jadi lagi bagus. Sebab dia pakai tape ni, dia jadi macam kau boleh cheating, kau boleh edit siapa semua everything, kan. Lepas tu tape sound ni best. Ada tak zaman sekarang ni orang dia nak sound, dia nak sound macam yang kotor-kotor sikit. Okay, jadi ada tak dia dia orang buat apa? Okay, dah rekod digital, lepas tu dia orang lalukan digital tu lalu kat dalam tape, rekod dalam tape, kan? Okay, lepas tu daripada dia orang rekod dalam tape, dia orang masukkan balik. Dia orang play balik, kan? Daripada player tape tu masukkan balik lagu tu ke dalam digital. So disebabkan dia tak nak bunyi tu terlampau. Ada ke Malaysia buat itu? Atau ada band-band yang buat? Dia aku tukar sikit kau punya soalan tu ya. Tukar sikit. Macam sekarang ni kita katalah macam kalau kat studio tu dia ada DAW dan juga tape. So bila dia nak record kata macam sekarang lah, untuk sekarang studio tu ada tape dan DAW. So bila nak record, dua-dua ni akan jalan sekali. So the main is dia akan record dalam tape. Tape is lagi best daripada hard disk, daripada DAW. So dia akan record daripada DAW, mid tape, then after that dia akan transfer masuk ke dalam DAW. So masuk dalam DAW untuk yes. So maknanya tape ni di atas, bawah tu baru DAW. Apa yang sekarang ni company DAW buat dengan convertersnya, digital converters dia, adalah dia orang try achieve sedekat mungkin dengan tape punya quality. Tapi in the end dia tak macam tu lah, dia akan jadi simulation. So tape ni lagi superior actually. So untuk zaman sekarang ni, yang mana yang record dalam digital di workstation, yang kalau dia nak rasa warmnya dengan apa semua, apa yang dia orang akan cari ialah dia orang akan cari analog board. So maknanya board analog ataupun outboard yang analog lah. Macam for example, macam aku bagi contoh lah, macam dulu aku buat album monolog. So monolog semua dalam hard disk. So log ni dia suka macam analog punya sound lah kan. So and then aku cakap kat dia, kau pernah try tak NIF 1073? NIF 1073 ni best. So dia kata, dia punya search, aku suka NIF 1073 punya sound, dia punya PM dengan EQ ni semua. So cakap dia ada dekat satu studio ni, dia ada 2 channel. So apa kata kita sewa studio dia, kita lalukan balik semua yang recorded tracks tu dekat dalam NIF tu, lepas tu kita masukkan balik ke dalam DAW. So kita buat macam tu lah untuk dia punya apa yang album, jangan puja sampai kecewa. Track dia kat dalam tu semua tu dah dilalu balik dengan NIF. So banyak kerja actually, banyak duit. So sound tu dia jadi macam ada sound tape. Dia ada yes, sebab benda hardware ni dia duit dia, kalau benda tu hardware lagi mahal, dia dynamic range lagi tinggi. Ada setengah macam kata equipment A, preamp A dengan preamp B. Preamp ni A ni murah, preamp B ni kata yang mahal, top range. So yang preamp A ni bila record ada certain level, dia dah macam peak. Dia dah start peak. Dia kata kalau ketuk snare, dia terus naik. Dia naik terus tinggi, dia tak boleh terus tinggi lepas tu terus peak. Tapi kalau yang PM yang baik ni semua, dia bila dia ketuk tinggi peak tu, dia boleh read peak tu tau. So maknanya bila lagi tinggi, peak dia lagi sedap. So dia headroom dia tinggi. Boleh control peak tu, tak boleh control. Tak, dia bukan control peak tu. Maknanya kata benda yang tajam tu, how good is the hardware tu, dia proses sound tu supaya jadi lagi tebal. Ada setengah PM dia bila dah peak sangat, dia dah terus distort. Tapi kalau PM yang baiknya semua ni, dia walaupun tinggi, dia tak distort, dia lagi best. So that's where the money. Tony pun ada kat dalam.
Tony. Tony. Tony brother. Itu yang like brothers. Aku ada soalan tadi, Okay, tak so ingat pula. Okay, share tu. okay, so bagi aku pakai hardware preamps dengan microphone ni semua memang bonus lah. Dia memang hardware dia tinggi. Kata macam for example kalau siapa yang dekat luar sana yang pernah pakai Focusrite, Octopre apa semua kan. Octopre ni dia cuma sampai satu level aja boleh. Lepas tu kata kalau kau nak kuatkan sikit dia punya gain kan, kau kuat is too loud. Lepas tu kau nak bawah sikit is too soft. Maknanya it's only just there. Tapi kalau hardware preamp yang lain semua, it can go up. So dia terus jadi tinggi. 1023. Apa ni? Ada kat mana tu? 1073. Ha. Ada dekat Greenhouse Studio. Oh. Greenhouse Studio ada, yes. Ada 2 channel. About 15,000 je satu tu. SSL Actually bot SSL bot tadi kat mana bro? Kat mana ada? SSL kalau tak salah aku yang aku dapat tahu lah, aku tengok dia dekat BitSync Production, dia ada lah SSL, tapi dia SSL 9000 tak salah aku tengok gambar tu SSL 9000. Dia beza SSL 4000 dengan 9000 ni. Dia macam 4000 ni 9000 ni lagi superior. The way how dia design 4000 ni, dia 8 channel, ada satu power supply. Tapi 9000 ni ada 8 channel, kata for example lah 8 channel, tiap-tiap channel ni ada power supply sendiri. So dia ada SSL 9000 ni, bila kita taruh paper kertas atas SSL 9000, kertas tu jadi bengkok sebab panas. So bila pakai SSL ni, dia studio tu dia kena aircon kena bagus, kena sejuk, sentiasa sejuk. And then dia tak boleh off, dia bukan design untuk off setiap hari. Maknanya kau tak silap aku dulu pernah aku tengok lah kat internet, ada orang share, dia kata dia punya running cost sebulan pakai ke tak pakai ke, dengan buat tu on dengan aircon on ni sebab RM2,000 macam tu aku calculate itu lebih kurang RM2,000. So betul-betul kau RM2,000 kau bayar untuk running cost SSL tu saja. Okay, kalau kau suggest record untuk bit lah 24 bit. Sekarang dah ada 48 bit Ada ke? Tak, okay. 16 bit, okay, 18. Dia tak ada. Bitrate dia sampai 24. Dia ada floating point sampai 32. So bitrate ni is just bitrate ni is the dynamic range of the converters lah. Dia banyak, dia technical. Kalau aku cerita ni aku tak faham, dia akan bazir duit, bazir masa kan. So sekarang ni normally orang dekat luar semua record, kalau nak capture lah bagus is 24 bits 24 kan. So yes. So ada setengah orang cakap macam record dalam digital ni, record level rendah pun okay lah kan, dia cakap itu. Bagi aku is bila pakai digital punya barang ni, dia akan berkenaan dengan hardware, which is from analog to digital kan. Maknanya from analog to analog source tu nak masuk digital tu masuk dalam DAW lah kan, interface tu. So kat dalam interface tu dia ada certain level untuk dia function bitrate tu jalan supaya ada punch. So maknanya memang dalam DAW dia kata orang cakap semua record dekat DAW rendah pun tak apa, because of this bitrate is sebab dia digital, so dia boleh boostkan apa semua. Tapi bagi aku, apa yang aku tahu, aku belajar dulu is untuk jalankan bitrate ni dia ada certain level, baru bitrate ni jalan, baru dia ada punch. Sebabkan because of that A to D punya hal, conversion tu. So dia tak boleh rendah sangat, dia tak boleh tinggi sangat. Dia ada sweet spot dia. Kalau digital ni kau rekod tinggi memang burst teruk. Kalau analog dia kalau rekod tinggi tak lagi sedap. Dia punya distortion dia lagi sedap. Tapi kalau digital tak sedap. Tu soalan yang SSL dekat Synchro Sound dulu siapa lah yang pegang sekarang? Dia tanya. Okay. Dulu masa Synchro tutup, actually dia orang dia orang bungkus semua. Dia orang bungkus semua dalam kotak, semua everything. Dia orang buka semua everything, store dalam bungkus. So memang at time dia orang plan, dia kata nak buka kat tempat lain ke apa semua. So dia orang simpan dekat dalam movers warehouse lah.
So dah sekian lama apa semua, aku pun tak tahu lah bot tu dah pergi mana. Tak tahu bot tu semua pun dah tak tahu lah pergi mana. Okay, Amy ada soalan ni. Amy Ya. left. Baru masuk Amy. Apa dia buat tadi. Ada soalan Amy, silakan Amy. Sebelum kita tutup ni, kita sikit lagi je, tak lama dah. Macam kau memang belajar audio engineering Memang masuk. Memang aku dulu belajar aku belajar dekat School of Audio Engineering, tapi aku belajar banyak dekat Sigo Sound. Tu Amy tanya around negative banyak. 20 and negative 12 dB fs. Okay, dia kalau DBFM 24 bit, 24 dia bit. kalau benda dia around minus 18 actually. Dia kalau macam kalau siapa yang suka pakai plugin SSL tu, dia ada lampu hijau kan, and after that dia yellow. So sebelum yellow tu dia actually minus 18. So memang the way how the SSL plugins tu works is kau jangan record lebih sangat daripada sampai masuk that yellow line. So sebelum dekat green area tu is minus 18. Untuk 24 bit digital, Amy tanya. Yes. Ya, tak apa. Dia High peak. 24 memang dekat situ. High peak 6 dB kan? Okay, kalau kau record semua high peak 6 dB, nanti kau akan problem untuk headroom mixing. Dia punya sweet spot je, kalau kau macam kalau sweet spot dia is to be safe, kau tengok kau buka dia plugin SSL tu, kau pakai plugin SSL tu, dekat plugin SSL tu kan ada dia punya meter sebelah kiri tu. So kau angkat gain sampai yang dia nak masuk dekat yellow line. Maknanya dia peak, masuk je yellow line tu dah okey dah. So maknanya kau untuk the whole track kau dalam lagu tu dia ada headroom untuk bila kau mix besok kau nak EQ ke whatever kau nak add apa semua okey. So maknanya bila kau record tinggi, kalau kau start EQ dia tak boleh plugin tu dia dah distort. Faham tak? Amy faham tak Amy? Level tinggi semua. Okey. Maknanya kau record semua tinggi. Okey. Tapi bila kau insert je plugins tu dia tak design tinggi. untuk level tinggi. So dia terus dah distort. So maknanya apa yang kau kena, kalau level yang tinggi, apa yang aku buat dekat track tu aku akan trimkan dia buat turun. So barulah aku boleh insert plugin apa semua, barulah dia plugin tu semua dengan aman. Sebab setengah-setengah plugin ni semua bila level dia tinggi sangat, dia akan create harmonic distortion. So harmonic distortion ni sama ada kau suka atau tidak. Dan harmonic distortion ni dia ada dua, dia ada odd dengan even. Korang boleh check dekat internet kan. So aku tak sure lah, dia macam kata jazz ni dia suka odd harmonic. So dekat odd macam something like that lah. So odd and even ni dia ada dekat hardware yang design dia kata solid state, VCA punya design, FET punya design. So semua hardware semua dia ada bagi tahu design dia. Nak kan dia ada tube punya design macam mana sound dia apa, dia ada odd even. Aku tak ingat lah odd even ni. Kalau hardware dia akan ada kalau hardware yang solid state dia ada punya harmonic dia lain macam tu lah. So kalau kau dalam plugins pun dia sama juga. Kalau kau plugins tu kau insert level dah tinggi, dia akan terus jalan that harmonic. Dia tak sedap, kau nak EQ apa semua pun tak boleh. Dia jadi harmonic. Sama juga macam kalau kau pakai speaker apa semua. Speaker ni semua dia ada harmonic. Semua barang lah actually dia ada that harmonic. Dia panggil THD, Total Harmonic Distortion. Total Harmonic Distortion ni dia datang daripada komponen-komponen yang dah distort. Kan? So kalau kata kau punya speaker pun kau dengar level tinggi, kan, kau dengar kuat sama kau tinggi, lepas tu suddenly kau rasa macam bila kau buka kuat dia telinga kau perit lah dengar benda ni. Sebenarnya lepas tu kau pun start balance balik kau punya mix apa semua. Tapi sebenarnya kalau speaker kau ini jenis yang total harmonic distortion dia kurang tapi headroom dia tinggi, kan, kau play kat speaker lain dia okey je. Dia sebenarnya speaker tu dah distort. So itu yang kacau. So penting benda ni. Ya, digital around minus 20 to minus 12. Kadang-kadang confuse juga. Okay, actually kau jangan no worries about this minus 20, minus 12 apa semua. Kan, kau jangan risau sangat. Once after a while kalau kita duk ambil level ni dia terus dah ni. Apa yang aku confuse, apa yang aku buat is masa aku recording, supaya aku tak nak record level terlampau tinggi ataupun terlampau rendah, monitor controller kau, monitor speaker kau tak boleh buka rendah.
kau kena buka tinggi. So maknanya bila kau dengar speaker yang level dia tinggi, bila kau angkat sound, automatically kau punya logically kau tak akan angkat gain yang terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Make sense tak? Amy faham ni Ada gak belajar pasal lebihkan headroom untuk plug in? Lebihkan headroom untuk plug in. Ada juga belajar pasal kan, yes. Ya, benda tu penting. Kau baca manual semua dia akan bagi tahu. Kadang-kadang ada di manual dia akan bagi tahu. Dan kalau level tinggi sangat masuk plugin sebab kau akan start EQ, kau nak main EQ apa semua. So padahal masuk plugin tu dia dah distort, kau nak EQ dia dah tak jalan. Yang paling first kali is gain structure tu nak kena betul. Okay Hafiz, ada satu function kalau aku pakai Sonar, ada satu function tu. Okay dulu bila aku record, wave dia akan kecil tau, macam contoh kecil. Mungkin time tu aku tak pandai kot kan. So nak monitor sound yang masuk tu. Okay, bila sound tu wave dia kecil, ada satu function nama dia normalize. Aku pernah baca dalam KMR pasal orang normalize audio track tu. So adakah normalize itu akan menjahanamkan track itu? Yes, memang akan menjahanamkan track tu. Memang dia akan menjahanamkan. Sebab normalize ni dia akan jalan dua. Normalize ni dia akan setting dia ada satu, sama ada kau nak normalize peak ataupun kau nak normalize RMS, root mean square. Root mean square tu yang general. So kalau benda ni yang dia tak ada option benda tu, memang dia akan terus normalize semua kuat habis. So bila dia normal kuat, maknanya dengan noise semua dia akan bawa naik. Yeah. Yes, dengan noise yang noise ni semua, equipment semua dia ada self noise, dia panggil self noise. So kalau kau buat normalize tu dia akan naik. So kalau aku nak naikkan level yang kecil, aku tak buat macam tu. Aku akan pakai plugins kan. Plugins aku buat naik. Bila aku buat naik je, dia ada noise, aku akan clean up. Macam-macam lah kerja. Dia ada itu dah jenis untuk fixkan audio yang rendah lah. Itu lah. Okay, maknanya final after plugin high peak 6 dB kan. Well, maknanya after plugin high peak 6 dB, well okay je. Dia yes, okay je actually. Tapi kau imagine lah kalau kau semua kau punya instrumen kau buat macam tu, the whole music tu dia dah tak ada headroom. So maknanya that is just guidelines. So bila nak mixing, aku beritahu kau dia bila nak mixing ni, dia ada sweet spot dia actually dengan semua barang. So bila kau nak mixing, kau tak boleh nak dengar instrumen tu sendiri saja. Kata bila aku mixing, benda instrumen ni semua on sekali, semua on. Aku tak ada pun nak solo dengan satu-satu bagi sampai sedap kan. Kata dia banyak benda ni akan terjadi kat semua orang. Bila kau solo satu instrumen, lepas tu kau EQ sampai sedap. Sedap ni instrumen ni apa sedap. Bila kau masuk je dalam mix, benda tu terus jadi tak sedap, dia tak dengar. Kan. So benda kan. So kalau kau mixing, bila kata for example kata frekuensi range yang sama antara dua instrumen kan, kata kalau macam snare ni dia frekuensi dia 200 Hz sampai and above kan. So dekat 1K, 2K, 3K, 4K tu dia dah sama dekat dengan vokal, sebab vokal ni dia full range starting pada 200 Hz sampai ke 60 Hz. So bila benda-benda yang snare ni dengan vokal ni, dia kalau macam frekuensi yang sama, macam basicnya same frekuensi, kalau benda yang sama dua dia akan double 3dB ke 6dB something like that. So kalau dalam mixing pun sama juga, dia kalau frekuensi yang sama belaga, dia akan terus dia naik sikit. So apa yang kita kalau nak mixing, nak EQ, compressor tu semua, kau tak boleh dengan instrumen tu saja, kau kena dengar semua. Bila kau adjust satu instrumen, satu mix music tu semua akan berubah. Kata kau buang bass dekat kau tengah adjust bass, tapi bila kau dengar dekat gitar sound lain pula. Tiba-tiba gitar bertukar, kau buang bass saja, gitar punya bass dah tak ada. Kadang-kadang ada producer cakap boleh tak basskan nak gitar tu nak bassy sikit. So apa yang aku buat is aku akan kurangkan bass frekuensi dekat bass gitar. So baru aku boleh lebihkan dekat gitar untuk masukkan bass. Benda macam tu lah. Dia tak boleh, dia kena mesti give and take. Tapi yang paling penting sekali bila mixing ni semua, dia kena apa tu? Design for music. Sama dulu.
Tak bila nak mixing apa? Okay. So bila kau mixing, kau tak boleh solo. Kau boleh lah solo, just nak dengar problem. Tapi kau kena dengar the whole context of the music. Maknanya kau adjust EQ satu barang, satu mix tu semua akan berubah. Betul juga tu. Biasanya aku tengok orang mixing dia akan fokus kat satu-satu instrumen kan. Dia bagi cari-cari cantik. Bila dah masuk semua Tak boleh. tak dengar sangat benda tu kan. Tak jalan. Tak jalan. So maknanya bila kau dapat tracks kan, kau balance semua, kau dengar lagu tu macam mana, and then baru kau tanya diri kau, okay, lagu ni dia macam tak cukup highs, and then dia tak cukup bass. Okay, so aku akan carilah elemen-elemen untuk bawa naik bass tu. Kalau nak bawa naik bass tu, aku nak kena tengok pula arrangement gitar tu, dia punya notes dia dengan macam mana. So, sama ada aku push bass frekuensi dekat bass lagi bagus, ataupun aku push frekuensi dekat gitar lagi bagus. Macam tu lah aku akan tanya. Mungkin kadang bila ada keyboard macam pad semua, keyboard pad semua, benda yang low frekuensi tu semua aku akan cut. Aku akan biarkan bagi kat bass. Benda tu semua. Kalau tak nanti dia semua bass frekuensi dia jadi madi. So paling penting sekali bila nak mixing, dia tak boleh nak solo sangat. Dia nak kena dengar. Bila kau adjust satu barang, kau kena dengar instrument yang lain. Apa akan jadi? Dia akan berubah. So maknanya benda ni dia tak ada jadi macam kau dah dapat je drum sound tu, lepas tu kau dah tak nak usik dah. Dia tak ada, dia tak macam tu. Dia every time mixing tu, kau akan datang balik dekat drum sound tu. Kau akan datang balik. Kata gitar tu kau dah buat dah tadi, tapi bila kau mixing, lepas tu kau kena datang balik kat gitar tu. Dia akan dia akan gradually pick up lah. Dia macam tu. Dia akan gradually establish. Boleh faham lah? Amy, aku harap Amy faham lah. Jangan tanya aku. Aku rasa ini level-level yalah mixing dah kira dah tahap sound engineer kan. Dia